ni kan. Cuma program terakhir nisfu Syaban tu puasa. Maksudnya diakhiri dengan berpuasa sunat. Tapi dia bermula daripada semalam. Alhamdulillah, dan saya yakin dan percaya semua orang telah melakukan yang terbaik. Maknanya siapa yang dah ready dengan nisfu Syaban ni, maknanya dia dah ready lah untuk Ramadan. Alhamdulillah. Dan saya yakin dan percaya kita dah buat amalan-amalan yang disunnahkan oleh Nabi, yang telah disarankan oleh para ulama kan. Cuma saya nak fokus sikit, ada satu hadis berkaitan dengan nisfu Syaban ni. Disebut Muaz bin Jabal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mendatangi makhluknya pada malam nisfu Syaban. Dia mengampuni makhluk kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Jadi biasanya bila sampai nisfu Syaban, kita fokus kepada ibadat. Baca Yasin, Qiyamul Lail, zikir, istighfar. Tapi jangan kita lupa, dalam hadis ni Nabi SAW, dia tak sebut pun apa amalan yang kita kena buat. Tapi kita dah sedia maklum apa amalan yang sepatutnya. Cuma dalam hadis ni Nabi sebut ada dua perkara yang jadi perisai, yang menyebabkan amalan kita tu tak diterima, doa kita tidak dimakbulkan, kan? Dan kita tidak mendapat keampunan Allah walaupun kita dah beribadat pada nisfu Syaban. Iaitu yang pertama disebut syirik, kan? Orang yang musyrik, orang yang melakukan syirik, dan keduanya orang yang bermusuhan. Jadi dua perkara ni yang kita nak kena jaga. Kan? Kadang-kadang kita banyak ibadat tapi kita melakukan syirik. Contoh syirik ni yang paling mudah ialah dalam beramal kita riak, kita menunjuk-nunjuk, ataupun kita ada rasa sum'ah. Ni syirik khafi lah, syirik kecil. Yang kadang-kadang kita rasa kita dah beribadat dah, tapi disqualify ibadat kita tu. Kan? Dan satu lagi, bila kita beribadat kerana sempena, itu juga boleh membawa kepada syirik. Wal'iyadzubillah. Kan? Sempena tu maksudnya dia hanya beribadat sempena nisfu Syaban je. Malam ni dia jadi macam biasa balik. Sepatutnya permulaannya nisfu Syaban tu dengan baca Yasin, ngaji Quran, istighfar, zikir, kita qiyam, kan? Kita buat solat tahajud, solat hajat, solat taubat, solat tasbih. Sepatutnya dia berterusan lah sampai ke Ramadan, sambung lagi dalam bulan Ramadan, dan dia jadi amalan sepanjang hayat kita. Tapi orang yang beribadat bersempena ni, sempena nisfu Syaban, besok malam ni 16 Syaban, dia jadi macam biasa balik, tidur sampai subuh kan. Ada orang beribadat sempena Ramadan ni. Ramadan memang dia hebat, dengan tarawihnya, dengan qiyamnya, dengan tilawah Qurannya, tadarusnya. Habis malam raya hilang terus, balik-balik macam biasa. Itu yang kita bimbang, takut termasuk dalam apa yang Nabi sebut ni, syirik. Maksudnya kita beribadat tu bukan kerana Allah, tapi sempena bulan, sempena yang lain. Itu satu. Dan itu lagi tu kita nak elakkan tadi tu, dalam ibadat kita ada riak. Riak ni maksudnya kita nak menunjukkan amal kita kepada orang lain. Yang kedua ni bahaya juga, dia tak tunjuk pun, tapi dia berasa dalam hati dia hebat, ujub, kan? Ujub, rasa takjub dengan kelebihan diri sendiri, kan? Orang lain tidur, dia seorang yang qiyam, dia rasa kan? Ataupun dia seorang yang puasa ini, orang lain tak puasa, kan? Contoh, dia rasa dia hebat lah. Itu ujub. Itu pun termasuk dalam syirik khafi juga. Kemudian yang kedua ni, itu antara hubungan kita dengan Tuhan. Permusuhan ni hubungan kita dengan sesama manusia. Tak ngam dengan upline, tak ngam dengan downline, itu pun termasuk juga. Ada nilai-nilai permusuhan dalam diri, rasa benci kepada seseorang, kan? Rasa dendam. Jadi ini yang kita nak kena hilangkan, kan? Nak kena hilangkan, buang. Itulah yang biasa Ustaz Man sebut tu, kita kena belajar untuk
memaafkan dan melepaskan. Mungkin ada sebelum ni orang yang kita benci, yang kita tak suka, kan? Mungkin upline ke, mungkin sponsor ke, yang kita tak puas hati, mungkin kita tak puas hati dengan downline kita, kan? Dan seumpamanya, kita melepaskan. Jadi ada satu doa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita dalam surah Al-Hasyri ayat yang ke-10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini doa ni memang sangat hebat. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkan dosa kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladhina sabaquna, yang telah pergi terlebih dahulu sebelum daripada kami, bil iman, mudah-mudahan mereka itu dalam keadaan beriman. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan dalam hati-hati kami ni ghillan, rasa iri hati, rasa dendam, rasa benci, kan? Lil ladina amanu, sesama orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Tuhan yang maha kasihan belas dan yang maha penyayang. Jadi ayat ni, ya Allah jangan jadikan dalam hati kami ni rasa iri hati, rasa dendam, rasa sakit hati, kan? Rasa benci terhadap sesama orang-orang yang beriman. Jadi amalkan doa ni, kan? Mungkin dalam selepas solat kita dan sebagainya, kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala buangkan perasaan benci, perasaan tak puas hati, perasaan iri hati, perasaan dendam, cemburu terhadap sesama orang-orang yang beriman. Jealous lah tengok Ustaz Aman kereta sampai 3-4 biji, duduk 2 orang je. Itu pun dia nak jealous, kan? Tengok Mak Su duduk tingkat 15, kan? Rumah dia teres tingkat je. Apa nak jealous, kan? Apa nak cemburu? Jadi itu kadang perasaan lah. Ataupun kita rasa marah dengan orang tu dulu. Kenapalah upline aku tak ajar benda ni, kan? Kenapa dia tak terang? Aku terpaksa belajar dengan orang lain pula. Contoh, kita marah. Sebenarnya orang yang sebelum kita mungkin tahap ilmunya banyak tu dan dia dah bagi penuh dah, tapi setakat tu lah yang dia mampu. Jadi kita tak mampu, kita tak boleh nak menyalahkan, kan? Jadi kita lah yang nak kena cari contoh. Alright. Termasuklah kita menyalahkan mak bapak kita. Lebih bestnya jadi Ustaz Man, lebih bestnya jadi Ustaz Ahmad, pandai ngaji, aku tak pandai ngaji, ni salah mak bapak aku ni, kan? Tak hantar aku sekolah agama. Contoh, kita menyalahkan orang terdahulu. Tak boleh, kerana mungkin waktu itu itulah situasi dan keadaannya, kan? Jadi kita dah ada hari ni, kita carilah sekadar yang kita boleh. Jadi tak perlu nak menyalahkan siapa-siapa orang lain. Dan kalaulah ada orang yang dulu-dulu ni bersalah kepada kita, kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita dan ampunkan mereka, dan minta Allah Ta'ala buang dalam hati kita ni apa-apa perasaan yang tak baik. Jadi insyaAllah bila kita selalu baca ayat ni, InsyaAllah kita akan jumpa dengan orang ramai, kita akan rasa lembut, rasa tenang hati, rasa gembira, rasa happy, kan? Hatta kalau kita berjumpa dengan musuh pun, kita akan rasa bahagia. Kita tak ada rasa apa-apa, kan? Itulah sikit perkongsian. Cuma nak berwaspada untuk di sinilah, berwaspada dan berhati-hati. Walaupun excited beramal ni, Syakban ni, puasa lah apa semua sekali, kan? Kena hati-hati dengan 2 perkara tadi yang menyebabkan Allah tidak mengampunkan dosa kita kalau kita ada 2 ni, iaitu syirik, dan yang keduanya ada permusuhan. Wallahu a'lam. Okay, insyaAllah jom kita sama-sama baca doa. Mudah-mudahan sempurna dengan nisfu Sya'ban ni, kan? Apa saja yang kita usahakan, sama ada amal dunia ataupun amal akhirat ni, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Diberkati, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, kan? Kesihatan yang baik, sakinah, mawaddah, warahmah, seisi keluarga, seisi tim, kan? Sakinah, tenang, bahagia, kan? Dan ketenangan, kebahagiaan itulah sebenarnya kunci kepada keluasan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi Subhanahu Wa Taala ridha'illahu liqada'il hajat, ya qadiyal hajat, ya kafiyal muhimmat, ya rafi'ad darajat, ya dafi'al baliyat, ya muhillal mushkilat, ya mujibad da'wat, ya syafi'al amrad, ya arhamar rahimin irhamna. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-kiram
wa khususan likulli hajatina wa anta a'lamu bihajatina ya arhamar rahimin. Dan juga khusus untuk Maksu yang akan berangkat ke Los Angeles pada pagi ini, mudah-mudahan dipermudahkan urusan, diberikan ketenangan, kesenangan dalam setiap urusannya dan mendapat hajat yang diimpikan. Dan insyaAllah apa yang dia dapat tu dia dapat kongsikan dengan kita semua insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantuliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahu babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa limasyayikhina wa limuallimina wa limuallimatina wa liikhwanina wa liashabina wa liazwajina wa liauladina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم سلمنا وسلم ما معنا واحفظنا واحفظ ما معنا وبلغنا وبلغ ما معنا. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita.
Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua